tahun ini adalah genaplah 64 tahun Balai Seni Negara. Jadi bermakna kita telah 64 tahun di Malaysia. Selepas 64 tahun kita menjalani proses menjalankan aktiviti kita yang utama seperti mengumpul, mempamer, menyelidik dan menjalankan aktiviti seni visual di Malaysia. Kita terfikir dan berfikir dengan tim saya, selepas 64 tahun mengumpul, ke mana pergi bahan-bahan yang kita kumpulkan itu? Selain daripada kita mempamerkan di gedung kita, di galeri kita di Kuala Lumpur ini, kenapa tidak kita keluar daripada Kuala Lumpur? Sebab seni di Malaysia itu bukan di Kuala Lumpur semata-mata. Jadi pendekatan melalui tahun 2020, kami ambil pendekatan untuk desentralisasi dan melihat fungsi dan peranan Balai Seni Negara ini di dalam kita berdiri di atas hakikat fungsi negara. Hakikat fungsi negara bermaksud kita menjalankan tanggungjawab di agensi kita ni, Balai Seni Negara ni, kepada masyarakat kita, khususnya masyarakat Malaysia dan juga para peminat seni. Sebelum ini kita hanya menumpukan kepada sekelompok kecil daripada rakyat Malaysia, komuniti seni. Tapi setelah 64 tahun kita dapati sebenarnya ada benda yang kita tinggalkan sebelum ini, yang sepatutnya kita beri perhatian, iaitu masyarakat kita keseluruhannya. Jadi dengan adanya program sebegini, kami berharap kita akan capai kepada masyarakat kita yang sebenarnya sebahagiannya tidak pernah datang pun ke Kuala Lumpur ataupun tidak pernah datang pun ke Balai Seni Negara. Jadi setelah 64 tahun kita nak menunjukkan kepada masyarakat, kepada dunia, bahawasanya masyarakat kita ini kaya dengan budaya dan kreativiti. Jadi selain daripada aktiviti kesenian yang kita panggil arus perdana di Kuala Lumpur, ada aktiviti kesenian, kreativiti yang berlaku di luar Kuala Lumpur dengan kita panggil mempunyai kearifan tempatan masing-masing. Yang ini kita nak angkat dan nak tunjukkan bahawasanya acuan seni visual di Malaysia ini telah banyak berubah selepas kita merdeka. Jadi dengan jalan yang kita pilih, dengan pengertian dan definisi yang kita bangunkan sendiri, kita ada sekolah-sekolah seni, kita ada para akademik, para pelukis, para penggiat seni yang mendapat pendedahan dan pendidikan yang saya rasa telah sampai pun di peringkat yang tinggi selepas 64 tahun. Jadi kita rasa perlu kita tunjukkan katalog seni visual di Malaysia itu ada perubahan dan peningkatan. Bukan lagi tertumpu aktiviti di dalam galeri di Kuala Lumpur. Jadi sebelum kita mulakan program community based tourism ini, ia bermula dengan satu titik masalah, iaitu program kita di Langkawi. Kita adakan acara tahunan arca daripada bahan puak alam ataupun bahan daripada batu marmar. Jadi selepas kita buat simposium ataupun workshop berkaitan dengan penghasilan arca daripada batu marmar lebihan daripada kita panggil kuari Langkawi yang dulu itu, selepas program siap, kita dapati ada satu masalah utama di situ, iaitu tempat untuk kita simpan. Memandangkan batu itu sendiri besar, berat, tidak terlalu besar tapi amat berat untuk dibawa ke sana ke sini, dan galeri kita di Langkawi itu sendiri tidak punya ruang yang cukup. Jadi setelah kita fikirkan, kita cadang, kata kenapa tidak kita simpan arca seni ini di dalam laut, sebab Langkawi punya pengairan yang luas di sana kan, dan di situlah munculnya idea kita untuk menjadikan perairan di Langkawi ini sebagai satu tempat simpanan dan tempat pameran. Semasa perbincangan itu timbullah beberapa idea dan peluang yang muncul kemudiannya apabila pihak kementerian mengadakan satu program disebut community based tourism. Jadi saya dan beberapa sahabat-sahabat di sini telah membuat kertas cadangan dan telah membuat pembentangan di kementerian
dan cadangan kami ini diterima. Malahan telah diberi tambahan peruntukan untuk ini. Dan tujuan utama program community based tourism ini adalah kita yang pertama tadi yang sebut selepas 64 tahun tu kita perlu decentralize, kita perlu keluar dari Kuala Lumpur, dan satu lagi kita perlu ada satu aktiviti penglibatan ataupun participatory design base. Maksudnya kita buat program yang melibatkan keterlibatan masyarakat supaya kita tidak menyalahkan lagi pihak itu dan ini tentang apresiasi seni. Ya, jadi kita perlukan nak mengatakan bahawasanya seni ini boleh diadakan secara kolektif di luar Kuala Lumpur dan keterlibatan penghasilannya itu boleh dibuat bersama dengan masyarakat setempat. Dan manfaat yang paling penting sekali adalah manfaat aktiviti seni ini, sebab kita telah melalui seni visual sendiri telah melalui sudah teorinya beberapa perubahan sejak masuknya abad ke-20 apabila konvensionalis mula memperakui karya awal Duchamp dengan urinalnya itu pada 1914 tak silap saya. Kemudian kita sekarang dah masuk ke abad 21. Adakah kita masih lagi nak lihat karya seni di dalam dinding, dalam galeri? Jadi perlunya kita rasa bahawasanya selepas konvensionalis ada lagi rasional, disebut relationalism di dalam penghasilan karya seni, iaitu pelukis ataupun pengkarya terlibat dengan masyarakat dan komunitinya, dan yang akhir sekali adalah manfaat kepada masyarakat itu sendiri. Jadi CBT ini amat sesuai dengan gagasan ataupun direksi yang kami bayangkan, bagaimana kelok seni kontemporari di Malaysia itu akan berkembang dan berubah dengan adanya pelibatan umum, pelibatan masyarakat. Yang paling penting, ia juga akan memberikan manfaat pada masyarakat. Dan satu lagi di dalam hakikat dan fungsi negara, selepas kita berdiri di atas perkara-perkara yang berkaitan dengan hal-hal legal, hal moral, satu lagi menjadi satu, kita menyebut satu tata bahasa dunia adalah kita perlu berdiri di atas isu-isu persekitaran ataupun environment. Jadi dengan adanya CBT ini, manfaat pada masyarakat, manfaat pada komuniti, manfaat pada pelancongan, ia juga memberi manfaat pada ekologi di situ. Apabila kita mengadakan kita meletakkan arca ini di dalam laut, di Langkawi, dengan kerjasama pihak penyelidik, saintis, marine biologis dan sebagainya, untuk memastikan bahawasanya bahan yang kita gunakan, tempat yang kita pilih dan kaedah yang kita terapkan di situ sesuai dan dapat kita kata saring melestarikan keadaan alam. Kita maklum bahawasanya selepas setahun kita merdeka, 7 Merdeka 58, Balai Seni Negara telah ditubuhkan dengan Akta Pembangunan 194, Akta Pembangunan Balai Seni Lukis Negara. Kemudian pada tahun 2011 berlaku perubahan pada akta. Kita telah merubah akta tersebut. Kita telah memanggilnya Akta Lembaga Pembangunan Seni Visual Negara, iaitu suatu perubahan yang membolehkan Balai Seni Negara keluar dari Kuala Lumpur. Tidak lagi, walaupun sebuah agensi federal, tapi peranan dan fungsinya boleh keluar dari Kuala Lumpur. Jadi mengambil semangat untuk keluar dari Kuala Lumpur dengan akta baru 2011 itu, Akta 174, kita pada saya ingat beberapa tahun berikutnya kita telah mencadangkan untuk sesuai dengan dasar kerajaan di dalam pelancongan, kita dalam Kementerian Pelancongan, untuk menubuhkan sebuah cawangan di Langkawi.
Langkawi sedia maklum bahawasanya sebuah pulau peranginan dan pelancongan. Dan apabila kita ada satu cawangan di sana, dengan adanya program sebegini, kita maklum bahawasanya juga kita perlu tempat yang sesuai, laut ataupun kawasan yang visible untuk diadakan projek ini. Namun kita mestilah memilih tempat yang di dalam kawalan kita. Jadi cawangan Langkawi adalah dipilih disebabkan di dalam kawalan kita mencawangan di sana, dan lebih mudah kita untuk menyelesaikan masalah dari segi logistik. Jadi ini adalah program kita yang pertama kita rasakan, dan jika ianya kita rasa punya ataupun dapat memberikan kesan yang tinggi dan baik sebagaimana dijangkakan, kita tidak menafikan bahawasanya tempat lain lagi lebih sesuai, dan kita akan usahakan untuk mengadakan projek berikutnya di luar selain Langkawi perairan ataupun pulau-pulau kita tempat lain di Malaysia.